selamat pagi. Sebelum kita mulakan majlis, kita bacakan al-Quran kitab dan baca doa. Bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya pada-Mu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program pada pagi ini, program pembangunan persaudaraan asnaf di Bukit Mahkota, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada-Mu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpah rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberikan sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi diri kami. Ya Allah, ya Jalal wal Ikram, kami memohon kekuatan kehadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan dari Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu dan pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, tuan-tuan yang saya hormati, yang bahagia Profesor Madya Dr. Anwar Syahbal Muhammad selaku wakil kepada Profesor Dr. Azali Muhammad yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Seterusnya yang dihormati kepada Tuan Haji Roslan Furudin selaku penasihat kepada Jabatan Syariah dan Pengetahuan QSI Brand, Ustaz Yazi Darus selaku pemangku ketua Jabatan Syariah dan Pengetahuan dan QSI Brand, Datuk Jim Wahab selaku ketua atau wakil daripada komuniti Mahkota Now, dan seterusnya datuk-datuk, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, dan rakan setia atau pensyarah daripada UBM. Selamat datang sekali lagi ke program kita, program pembangunan kesawanan Bukit Mahkota pada pagi ini. Ini adalah daripada lanjutan program kita pada tahun lepas yang kita lakukan di pusat komuniti di Bukit Mahkota 6 pada tahun 2019. Saya harap kita, alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita dapat bertemu kembali setelah 3 bulan terkurung di rumah KB. Ada yang dah naik berat badan katanya, daripada kurus dah jadi berisi, asyik makan tidur kan. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesihatan dan dapat berkumpul semula pada pagi ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput wakil daripada komuniti, iaitu Datuk Haji Wahab, memberikan kata-kata aduan. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang bahagia Encik Anwar Shah, iaitu wakil dekan Profesor Azali Muhammad, yang mana Profesor tak dapat datang pada hari ini. Katanya
sikit kurang sihat. Yang berbahagia Tuan Roslan Sabdin, iaitu penasihat syariah QSR, dan Ustaz Hayazi, pemangku Ketua Jabatan Ulama, dan semua AJK daripada UPM lah. Yang kita hormati dan sanjungi itu usahawan-usahawan yang bakal menjadi milenial, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rakan-rakan AJK daripada Persatuan Penduduk Seksyen 6 Madang Putih Kota. Jadi saya pada hari ini sebenarnya tak prepare pun, tak cakap apa, tapi kerana Ustaz, Profesor tak ada, saya kena tarik, kita terjun. Apapun kita perlu teruskan hasrat kita. Apa juga terjadi, kita kena teruskan juga. Dan tak nampak kita Rozana. Adik belakang. Oh, ada sana. Oh, tak nampak, sorry. Mata saya tukar cuma mata lah. Dan Dr. Moha dan nampak tadi ke mana? Oh, tutup mulut. Okey, selamat datang kepada program pembangunan usahawan. Jadi secara tak langsung kami Persatuan Penduduk telah pun di approach oleh UPM untuk memberi kerjasama bagi mencokir bakal-bakal usahawan yang baru. Jadi alhamdulillah tahun lepas kita dah pun sama-sama dengan taklimat daripada pihak UPM dan juga QSR, dan untuk mencari atau mencongkir usahawan-usahawan baru. Jadi alhamdulillah benda sepatutnya kita selesai bulan Mac baru ni, tapi kerana PKP dia mahal, jadi semua orang terpaksa tunda. Dan saya nampak nama yang sini agak sihat-sihat belaka, agaknya makan lebih kot semasa PKP. Jadi untuk tidak membuangkan masa, semua kita dah faham akan tujuan kita pada hari ini, iaitu untuk mendengar taklimat ataupun presentation daripada bakal-bakal usahawan. Jadi sama-samalah kita tengok kat mana kita boleh bantu mereka untuk merosakkan kejayaan UPM, program UPM kan. Jadi kita nak benda ni berjaya. Dan insyaAllah mungkin selepas ini kita akan dapat lebih ramai penyerta daripada golongan asnaf especially, supaya kita dapat membantu mereka untuk memajukan diri mereka dan juga bangsa kita. Jadi untuk tidak melewatkan masa, saya dengan ini merasmikan program kita pada pagi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas rasmian pada program kita pada pagi ini. Seterusnya saya ingin menjemput wakil daripada QSR Brand, Tuan Haji Roslan Saludin, penasihat QSR Brand, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tamanya syukur kepada Allah SWT kerana dapat kita sama-sama hari ini berkumpul dalam satu majlis, ya, untuk sebenarnya mengupayakan ummah dari dalam konteks pembangunan ekonomi, ya. Kita sedia maklum, itu sebab kalau berucap ni tak ada teks, payah ya. Kita pun nak pergi, ya. Pertamanya terima kasih pengerusi majlis, Prof. Madia, Dr. Anwar, Datuk Jim, terima kasih, ya.
kuasa, para pembimbing daripada kalangan UPM, Dr. Rosmah, Puan mana tadi Puan? Tak nampak. Abang Rahim duduk cukup. Ya. Jadi dan semua yang hadir lah, termasuk usahawan-usahawan yang bakal dikatakan akan menjadi kata ni ikon. Kalau tak di apa kata ni kawasan ni mungkin dibangi jadi mudah-mudahan program yang kita cetuskan pada tahun 2019 itu akan membawa satu perubahan kepada pengupayaan khususnya golongan asnaf di kawasan ini. Jadi saya nak cerita panjang pun tak kena juga, tetapi kita jadi maklum bahawa kita berada dalam suasana pasca ataupun pasca COVID-19 Jadi alhamdulillah nampak macam kita patuh kepada SOP mana duduk jarak 1 meter dan tadi masuk ramai yang pakai penutup hidung tapi kalau ada gambar-gambar yang apa kata ni yang diambil tetapi tidak menepati SOP janganlah disiarkan, nanti kena panggil UPM termasuk lelaki usaha sebab kita komit kepada mematuhi SOP yang berkenaan itu. Jadi sebelum dengan itu saya juga suka untuk menceritakan bagaimana kita terlibat dengan program yang seperti ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini bukanlah satu-satunya program yang kita terlibat, malah kita telah terlibat lama sebelum ini, tetapi formatnya sudah berbeza daripada dulu apa ni Cik Hayazi ni sebelum dia masuk dalam Jabatan Syariah 3 tahun lepas 3 tahun lepas dia merupakan orang yang menerajui satu syarikat yang khusus ditubuhkan untuk mengupaya ibu-ibu tunggal ibu-ibu tunggal daripada kalangan mereka yang pendapatan daripada kalangan P40 lah memang kita banyak program itu di seluruh Selangor, jadi kita dah sampai beribu kita punya kumpulan sasaran tetapi akibat daripada pertukaran struktur organisasi dan sebagainya kita tutup operasi itu, tetapi kita masih lagi meneruskan usaha-usaha. Jadi dari segi komitmen, dari segi pengalaman, dari segi apa yang telah kita disampaikan itu merupakan bukanlah benda yang baru, tetapi benda yang telah kita bina selama ini kita pernah bekerjasama dengan SME, Tekun, AIM, bank dan sebagainya Jadi usaha kali ini oleh kerana kita mendapat pelawaan daripada UPM, kita orang kata ni sangat berbesar hati dan bersedia, kerana yang kita nak sampaikan adalah amanah masyarakat yang menyokong brand KFC, Pizza Hut, Ayam Mas dan Live jadi siapa yang beli, siapa yang pergi ke restoran Pizza Hut, KFC, makan sos Live, sebenarnya mereka menyumbang kepada sebahagiannya pengupayaan asnaf di Malaysia sampai Sabah Sarawak pun kita ada buat program dululah. Sekarang ni kita baru nak banner semula banner semula atas asas yang sama untuk sebenarnya menyumbang kembali kepada masyarakat. Ini bertepatan dengan apa yang dihasratkan oleh Imam Al-Ghazali di antara prinsip, 5 prinsip yang diketengahkan adalah penjagaan harta. Penjagaan harta dalam konteks ini adalah dari sudut pengupayaan ekonomi. Tidak mungkin seseorang itu boleh menyampaikan sesuatu yang baik kalau mereka itu dalam keadaan yang miskin. Kenapa? Kerana kita sedia tahu kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Jadi sebab itulah kita tumpukan ataupun kita tumpukan usaha untuk memajukan golongan miskin ataupun golongan yang berpendapatan rendah untuk mereka mampu menjadi pengerajur. Dan insya-Allah jika mereka maju, harapan kita adalah mereka akan jadi muzaki, dan muzaki akan menyumbang kepada zakat. Oleh kerana itu satu benda yang wajib, dan hasil daripada zakat itu akan kemudiannya dipulang kepada masyarakat. Kita tak nak ikut teori ataupun prinsip yang diketengahkan oleh Maslow
Ya, ia bukannya berkaitan dengan orang kata ni self actualization, ya, ataupun menyempurnakan hanya apa kata ni kepuasan peribadi, ya. Kerana dalam konteks prinsip maqasid al-syariah, setinggi mana kita pergi, the apex is about contributing. Kembali, ya, apex kejayaan itu diukur berapa banyak sumbangannya kepada masyarakat semula, bukan berapa banyak kapal layar, berapa bilik, 40 bilik rumah kita ada, ya, kita ada kereta Ferrari dan sebagainya. Itu bukan ukuran, tapi ukurannya ialah bagaimana kita menyumbang balik kepada masyarakat. Ini yang kita nak sampaikan, ini yang kita nak ketengahkan, bahawa kita mempunyai tanggungjawab sebagai hamba dan juga khalifah dalam konteks apa kata ni, hubungan kita dengan Allah. Kita ni diwakilkan sebagai khalifah di bumi, ya. Dalam masa yang sama kita juga hamba, dan kita sewajarnya mengikut apa yang telah dicaturkan ataupun diaturcarakan oleh Allah SWT melalui contoh-contoh Nabi dan apa kata ni, pesanan-pesanan yang dibuat melalui kitab Al-Quran, ya. Jadi kita sedia maklum, selain daripada cabaran COVID-19, kalau kita lihat ataupun kita baca, kita menghadapi cabaran ekonomi yang mungkin meleset dan terhebat dalam tempoh 100 hingga 200 tahun, ya. Kalau kata 1930 tu dah teruk, ada kemungkinan akan teruk lagi, ya. Sebab sekarang ni selain daripada COVID, kita lihat masalah ketegangan geopolitik, ya. Peperangan antara China dengan India dah pun nampak bunga-bunganya, ya. Sama ada jadi buah, tak jadi buah tu belum pasti. Tapi ini semua akan memberi kesan kepada kemelesetan ekonomi dunia, ya. Begitu juga dalam konteks kalau kita lihat akibat daripada COVID, peningkatan yang ketara, ya, perkara ataupun pengangguran, ya. Jadi pengangguran ni banyak yang apa kata, yang tak ada kerja. Yang bila tak ada kerja, banyaklah masalah sosial lain yang mungkin akan kata ni mengikut, ya. Jadi katakan apa kata ni, ramai nanti akan menjadi pesaing pada pasaran di Malaysia, ya. Ramai di antara mereka-mereka yang sebelum ini bekerja di luar negara sekarang ni dah balik, dan mereka perlu mencari tempatan baru. Dan dalam negara sendiri kita sedia maklum 3.5, ya, pengangguran di Malaysia ni akan meningkat. Dikatakan kalau ikut forecastnya 4.1, ya, dalam tempoh sehingga hujung tahun. Dan tempoh untuk kita pulih, ya, tanpa mengambil kira apa yang akan berlaku, 1 hingga 3 tahun. Jangan ingat sampai hujung tahun ni selesai, tak, ya. 1 hingga 3 tahun baru selesai masalah yang diakibatkan oleh 3 perkara yang saya sebutkan tadi: pengangguran, kemelesetan ekonomi dan juga COVID-19. Ya, 1 hingga 3 tahun baru akan pulih. Jadi itu fokus yang konservatif lah, ya. Jadi dalam usaha yang sebegini, dalam situasi yang sebegini, sudah tentu kita melihat usaha kerajaan, khususnya apabila 250 bilion, ya, 250 bilion dikeluarkan sebagai satu insentif kepada pemulihan, ya, pemulihan ekonomi negara. Sudah tentulah ini satu benda yang tak pernah berlaku dalam sejarah. 250 bilion ringgit dikeluarkan dalam pelbagai bentuk. Dan dalam konteks ini dia menumpukan sektor ataupun pertumbuhan dalaman ataupun domestic growth, ya. Bukan lagi kita nak cerita pasal ekspor. Itu kita tak boleh, orang kata ni, menjadikan itu sebagai core bisnes. Sekarang ni kita nak lihat bagaimana kita boleh menjana ekonomi dalaman, ya, internal growth, rather than apa orang kata ekspor, ya, kerana yang itu sudah tidak jadi keutamaan. Jadi ini satu kesempatan yang sewajarnya diambil oleh usahawan-usahawan supaya mereka mengambil peluang, ya, dalam suasana banyak insentif-insentif yang dibuat. Ini insentif kita ni sebelum COVID, ya. Jadi sekarang ni banyak lagi insentif-insentif yang ditawarkan oleh pihak kerajaan kepada usahawan-usahawan untuk mereka menyumbang kepada domestic growth.
Ya. Jadi mudah-mudahan saya dipahamkan hampir semua yang terlibat ya, dalam program ini adalah mereka-mereka yang terlibat dalam sektor makanan. Jadi sektor makanan ini memanglah satu sektor yang saya rasa mempunyai potensi yang besar, khususnya dalam suasana sekarang new norma baru ya. Kita lihat bagaimana sudah berubah kaedah kita mendapatkan makanan ya, melalui mungkin kalau pernah dengar gig economy ya, gig economy yang dipacu oleh kemampuan dan kemajuan teknologi komunikasi, hubungan dan sebagainya, di mana Facebook, WhatsApp dan juga mobile communication ini digunakan untuk memasarkan. Dan pasaran sekarang pun dah berubah ya. Bila tutup pasar borong dan kaedah-kaedah menghantar terus barang yang nak diborong itu ke lokasi-lokasi tertentu sudah menjadi begitu biasa. Ada kemungkinan ini akan diperluaskan ya. Mungkin sekarang kita lihat kita nak order apa pun dah boleh order tanpa kita pergi ke lokasi-lokasi untuk mendapatkannya ya. Jadi pasaran maya dah begitu, orang kata ni, tumbuh dengan begitu banyak, dan ini juga seharusnya sewajarnya diambil kesempatan. Jadi input-input inilah, jadi dalam plan pemasaran nanti ya, saya nak lihat juga kalau boleh ya, dimasukkan input-input yang berkaitan dengan macam mana kita nak memasarkan ataupun kita nak menjual produk kita atas platform maya. Apakah keperluan yang perlu ada dan apakah persediaan yang mesti dibuat. Jadi dalam konteks itu nampaklah kita kata ni selaras dengan perkembangan semasa. Kita tak naklah masih lagi nak buat gerai dan sebagainya ya, ataupun menunggu ya orang datang ya. Kerana itu bukan norma baru. Norma baru sekarang ni ialah untuk kita dapatkan pasaran maya ya, meluaskan pasaran maya. Dan seperti yang kita sendiri maklum juga, pasaran maya ni tidak ada batasan boundary ataupun batasan wilayah ya. Tapi kena ingatlah dalam kita memasarkan produk-produk yang sedemikian itu jangan sampai ada yang sakit perut ya. Macam dekat Terengganu ada yang meninggal dunia akibat daripada kata ni ketidaktelitian dalam proses penyediaan makanan. Sebab itu saya tegaskan juga, kalau terlibat dengan makanan mesti ada cadangan yang dimasukkan untuk mendapatkan persijilan-persijilan yang tertentu, khususnya persijil halal. Maknanya dalam plan tu kena ada. Bukan kita nak duduk jual makanan tanpa ada orang kata ni jaminan kualiti dan keselamatan makanan ya. Jadi kalau saya kata biarkan saja tak boleh ya, kerana kita nak jadi contoh ya. Syarikat Q Press nak jadi contoh bagaimana kita menghasilkan makanan yang berkualiti, selamat, bersih dan apa kata ni mudah diperoleh oleh masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan pesanan serba ringkas ini, celoteh yang lebih-lebih ini, minta maaf ya. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini akan memberi rangsangan yang lebih kepada asnaf, khususnya mereka-mereka yang menjadi target group dalam program kita ini, untuk mereka insya-Allah berjaya di satu masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are committed to making our customers happy, constantly innovating to ensure they get easy access to the meal they crave. Be it dine-in, takeaway, or delivery and self-collect. Our efforts are focused on offering the best service, our digital platforms, digital payment options, and enhanced online delivery systems makes it easy for everyone to connect with us from almost anywhere. We are in the top 10 of Yum Brands Global Network, first in Western full-service restaurants and home delivery in Malaysia and Singapore. Our achievements have been recognized with several esteemed awards. Putra Brands People's Choice Awards, Yum Brands Franchisee of the Year Award. Beyond running successful restaurants, we have a unique advantage of vertically integrated business model since 1988, owning our own farms and factories. With the latest breeding technology and research, our hatcheries
factory produces 3.2 million chicks every month, which are transported to broiler farms, then to processing plants. The chickens and other products are distributed to KFC, Pizza Hut, hypermarkets, supermarkets, and provision stores. Our ancillary operations include bakery and commissary, as well as our sauce manufacturing business under the Life brand. Farms of Four gives us the unique advantage to ensure halal compliance, highest quality, consistency, food safety. These are the foundations of QSR brands, from farm to fork to future. Malaysia's Saya memanjatkan kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala atas majlis kita pada hari ini.